sifat yang mahmudah ataupun perangai yang dipuji. Merujuk kepada kitab Penawar Bagi Hati, Penawar Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, tentang perkara-perkara yang berkait tentang perangai yang dipuji. Dalam buku ini dia bagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian yang pertama menceritakan tentang anggota panca indera manusia, termasuklah yang paling penting ialah hati. Yang kedua dibicarakan tentang perangai-perangai yang terkeji, perangai yang dikeji, untuk kita membuangnya daripada hati kita. Dan yang ketiganya dibincangkan tentang perangai yang dipuji, supaya kita dapat hiaskan dalam hati kita perangai-perangai yang baik ini, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akhlak yang baik. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik kamu ialah ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kalangan kamu ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Itulah antara salah satu daripada misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu misinya ialah untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu adalah antara misi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia selain daripada mentauhidkan Allah, dan supaya mereka ini menghiaskan diri dengan sifat dan akhlak yang mulia. Hari ini kita masuk pada fasal yang keempat, ataupun akhlak dan perangai terpuji yang keempat, iaitulah sabar. Iaitulah sabar. Dalam pertemuan yang lepas kita telah bicarakan beberapa perangai yang terpuji, bermula dengan yang pertamanya ialah taubat. Pertama akhlak yang terpuji, pertama kepada jalan untuk menuju pada Allah ialah taubat. Itu pertama-tamanya, kan? Langkah pertama untuk menuju kepada redha Allah, manusia itu perlu bertaubat daripada dosa dia, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian yang kedua, takut pada Allah. Perangai yang kedua yang terpuji ialah takut pada Allah. Dan yang ketiganya ialah zahid ataupun zuhud, hidup di muka bumi. Kita telah bicarakan dalam pertemuan bulan lepas. Hari ini kita masuk pada fasal yang keempat, sabar. Sabar. Kata pengarang, ketahuilah bahawa sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata pengarang. Dia punya definisi dia sendiri. Maksud sabar tu, kata kuncinya ialah ketahanan diri, menahan diri. Sabar itu ialah orang yang mempunyai ketahanan diri. Ketahanan diri ini maksudnya bukan sekadar mempunyai ketahanan diri daripada penyakit. Itu pun penting. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah ketahanan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Para ulama sebut apa? Sabar ni ibu kepada segala sifat yang mulia. Sebab sabar itu ialah tahan diri, ketahanan diri. Orang yang boleh menjadi seorang yang dermawan kerana dia ada ketahanan diri daripada sifat kedekut. Itu. Sebab dia sabar daripada kedekut. Orang yang pemaaf, sifat dia suka maaf pada orang. Sebab dia mempunyai ketahanan dalam diri dia untuk tidak membalas kejahatan orang, ataupun untuk memaafkan orang lain. Maknanya begitulah sifat-sifat yang lain. Dia bermula daripada ketahanan diri yang ada dalam diri manusia. Benteng ketahanan yang ada dalam diri manusia. Cuma disebut di sini antara yang besarnya ialah menahan diri daripada marah atas sesuatu yang ia tidak suka. Kan? Itu adalah sabar. Dan juga termasuk daripada selain daripada menahan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik itu, juga kita boleh tahan diri daripada mengadu masalah kepada yang lain daripada Allah. Kan? Kemuncak daripada hebatnya penggantungan diri pada manusia itu pada Allah bila dia tak bergantung pada orang lain kecuali hanya pada Allah. Setiap masalah yang dia hadapi, dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu para sahabat dalam beberapa hadis, bila kita baca hadis Nabi SAW, Rasulullah ajar sahabat begitu, tuan-tuan. Kalau boleh semampu yang mungkin tak minta tolong dengan orang. Hatta seorang sahabat yang duduk di atas kuda, jatuh cemetinya, ada sahabat yang lain di bawah, dia tak suruh sahabat dia ambil, dia turun, dia ambil sendiri. Punyalah, dia tidak bergantung dan minta tolong kalau semampu yang mungkin kepada manusia yang lain kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita pun kalau kita perlu untuk minta tolong pada manusia tak salah. Tapi pertama sebelum kita minta tolong kepada manusia, kita kena minta dengan Allah Taala dulu. Kan? Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kerana apa? Kerana yang membuka hati manusia untuk memberikan pertolongan kepada manusia yang lain Allah. Allah Taala yang buka. Kadang-kadang kita minta terus dengan manusia, Allah Ta'ala tak buka, dia tak tolong pun kita. Pandang pun tidak. Mungkin. Kan? Maknanya, pertama sebelum kita minta tolong dengan manusia, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang membuka hati untuk memberikan pertolongan itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ada baca satu kan, nak sebut bahawasanya Allah Ta'ala yang menggerakkan sesuatu itu Allah. Menggerakkan hati makhluk dia Allah. Satu ketika seorang ulama tasawuf yang masyhur, Syaqiq Al-Balkhi, seorang saudagar dia. Satu hari dia dalam perjalanan nak berniaga, naik perahu. Dia naik perahu, dalam perahu dia itu bot dia sampai satu tempat, dia berehat bawah teduhan pokok. Dia berehat, dia tertidur, dia berbaring. Tengah dia berbaring, dia tengok atas pokok tu ada seekor ular, buta ular. Lalu dia terfikir dalam kepala dia, ular ni buta, macam mana dia cari makan? Siapa yang bagi makan kepada dia? Tengah dia duk fikir dalam kepala dia, tiba-tiba datang seekor burung. Di paruhnya ada macam sejenis ulat yang dibawa di paruhnya, hinggap di atas dahan, menyuapkan makanan itu kepada ular. Terkejut Syaqiq Al-Balkhi. Siapa yang menggerakkan hati burung itu untuk memberikan makan kepada ular tersebut yang sepatutnya burung itu makanan kepada ular? Kan? Allah. Begitulah juga manusia ni. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk memberikan bantuan orang yang berada dalam kesusahan? Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan. Maknanya, kalau orang itu mempunyai sifat kesabaran yang paling tinggi, dia akan mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan mohon banyak lebih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih daripada dia minta tolong kepada manusia. Dalam satu syair Arab dia sebut apa? La tas'alu bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina tus'alu yaghdab. Yang Arab ni sebut apa? Jangan kamu minta sesuatu dengan anak Adam. Mintalah dengan Tuhan yang pintu permintaannya tidak pernah tutup. Allah Ta'ala akan murka kepadamu kalau kamu tidak minta padanya. Tetapi anak Adam, sekiranya kamu kerap kali minta kepadanya, dia akan marah pada kamu. Kan cantik kan? Kalau kita minta dengan Allah, banyak mana kita minta sekalipun Allah Ta'ala tak pernah marah pada kita. Bahkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam satu hadis kudusinya, hadis 40 karangan Imam Nawawi, tuan-tuan. Satu hadis hujung-hujung tu tuan-tuan boleh jumpa. Allah Ta'ala sebut kekayaan dia, kekuasaan, perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah. Kalau semua manusia daripada awal sampai akhir, Nabi Adam sampai manusia terakhir, termasuk golongan jin, semua berkumpul minta permintaan dengan Allah, sedikit pun tak kurang pada kebesaran kerajaan Allah. Justru itu Allah Ta'ala tidak rasa kedekut dan tidak pernah rasa nak marah kepada hambanya yang minta pada Allah. Mana Allah lebih suka kepada orang yang memohon padanya. Bahkan Allah Ta'ala murka kalau kita tak minta dengan Allah. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita kerana Allah Ta'ala suka apabila manusia berteleku memohon dan memunajat, meminta pada Allah. Allah Ta'ala suka. Sebab itu Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji. Kadang-kadang tu ujian tu bukan bermakna Allah Ta'ala benci, tuan-tuan. Saya sebut dah itu kan. Allah Ta'ala uji sahabat kita di Kelantan, banjir besar. Pergi 29 hari bulan itu, memang macam tsunami. Nampak macam tsunami kecil. Kampung Lakluh masa hantar sumbangan tu macam tsunami.
hancur 90%. Rumah beralih daripada tapak dia, terlekat di atas, orang panggil apa, pagar, terlekat atas pagar. Beberapa buah rumah bawa di air, tersekat sebab ada pagar itu, rumah kayu kan? Macam tsunami. Ujian ni, apakah tanda Allah Ta'ala benci, tuan-tuan? Ujian keburukan. Itu bukan ujian bila Allah Ta'ala uji sesuatu manusia, kepada manusia sesuatu yang dia tak suka. Itu belum lagi tanda Allah Ta'ala benci pada seseorang. Sebagaimana bila Allah Ta'ala beri segala kesenangan kepada seseorang, itu bukan lagi tanda Allah Ta'ala cinta pada dia. Belum lagi kan? Kita tengok tsunami dekat Aceh berlaku 2004. Hancur habis kan tsunami. Kita nampak macam bala besar. Ya, betul, itu adalah ujian Allah. Tapi hikmah di sebalik tsunami itu apa berlaku kepada rakyat Aceh hari ini? Mereka lebih berpegang pada agama lebih daripada kita. Kan hari ini. Sebab apa? Sebab ujian tu. Kan? Mereka lebih takut. Mereka takut nak buat perkara maksiat pada Allah kerana takut nanti diulang sekali lagi. Dengan bala bencana yang Allah Ta'ala telah uji orang Aceh. Maknanya, kadang-kadang bila kita tengok sesuatu berlaku, Allah Ta'ala Maha mengetahui ada hikmah di sebaliknya. Ya. Allah Ta'ala buka hati manusia, seluruh orang nak bagi bantu. Sampai jam dekat Kuala Kerai katanya. Kan? Kuala Kerai, Manik Urai itu jadi jam sekarang. Kan? Sebab semua orang nak pergi bantu. Ialah orang yang menghadapinya akan berada dengan kesusahan. Tetapi di sebaliknya, Allah Ta'ala banyak lagi hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak tahu, tuan-tuan. Sebab itu perlu di sana kesabaran. Perlu di sana sifat sabar. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Al-Arba'in fi Usuluddin, hakikat sabar itu ketabahan yang membangkitkan keagamaan pada melawan terhadap yang membangkitkan keinginan nafsu. Itu hakikat sabar. Hakikat sabar ini ialah satu ketabahan dalam diri ataupun satu sifat dalam diri yang membangkitkan rasa agama, rasa keagamaan, yang melawan segala rasa kehendak nafsu. Kan? Nafsu kita suka pada perkara-perkara yang tak baik biasanya, tapi sifat sabar itu dia membangkitkan rasa agama kita itu dalam diri, iman lah maksudnya, yang membentingi kita daripada menurut hawa nafsu. Itu maknanya, itulah sabar. Kalau kita boleh ada sabar, ia boleh menahan nafsu kita, yang mana sifat nafsu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu ataupun disebut sebagai keinginan nafsu itu, dia sentiasa menyuruh kepada perkara yang tidak baik. Maka rasa sabar ini dia membangkitkan iman untuk kita tidak mengikuti kehendak dan keinginan nafsu. Sekian kata Imam Al-Ghazali. Kerana pada manusia itu ada dua puak tentera yang berlawanan kedua. Kata pengarang, dalam diri manusia ada dua blok tentera dalam diri kita ni. Yang mana dua pasukan ni saling berlawanan antara satu sama lain. Berlawan dalam hati kita ni. Dalam diri kita ni berlawan. Yang pertama kata pengarang, akal dan segala yang membangkitkan. Dan yang kedua, syahwah dan segala yang menyerukan. Dalam diri kita ni ada dua, berlawan sentiasa. Satu akal, yang kedua nafsu. Nafsu tadi dorong pada perkara yang tak baik. Akal ni dia fikir rasional yang baik. Berlawan sentiasa. Maka jika menang yang menyeru kepada agama, nescaya terhasillah pangkat sabar. Sebab itulah yang boleh mengekang, yang boleh memandu akal dan mengekang nafsu kita daripada memandu akal supaya pergi pada jalan yang betul, dan memandu nafsu kita supaya jangan buat perkara yang salah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, agama. Kalaulah semua itu, jika boleh menang yang menyuruh kepada agama, waktu itu terhasillah pangkat sabar. Waktu itu berlakulah sifat sabar. Dua perkara ini orang panggil berlawanan dalam diri manusia. Sebab itulah dalam kita memandu kedua-dua ni perlu kepada agama. Akal kita perlu kepada kefahaman agama, nafsu kita juga perlu didikan kepada didikan agama. Maka dia akan membawa seseorang itu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata pengarang, dan sabar itu fardu ain,
Fardu tuan-tuan. Wajib maksudnya. Sabar itu wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, sama ada sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Sabar tu wajib. Dan tingkat sabar tu ataupun jenis sabar ada 3. Bahagian sabar tu ada 3. Pertama, sabar dalam mengerjakan perkara-perkara yang wajib, ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiganya, sabar dalam berhadapan dengan ujian dan bala. 3. Ketiga-tiga ni perlu, wajib. Perlu ada sabar. Kalau tak sabar, maknanya berdosa, tuan-tuan. Waktu kita diuji dengan ujian, kita tak sabar, kita marah Allah, berdosa kan? Kan kita dengar cerita dulu lah. Orang pondok dulu biasa dengar cerita ni. Waktu satu ketika dahulu ada seorang ni dia tanam tembakau. Dia tanam tembakau. Satu hari hujan lebat, banjir tempat tembakau dia, habis mati tembakau. Dia marah Allah Ta'ala ni bawa parang. Dia duduk depan. Dia orang panggil di tengah padang dekat kebun dia. Mana Tuhan? Mana Allah? Habis hancur tanaman dia. Dalam cerita tu lah, dia kena panah peti. Dalam cerita tu. Allah Ta'ala alam kesahihannya. Tapi inilah cerita yang diriwayatkan daripada mulut ke mulut oleh orang pondok. Maknanya sikap yang kita nak sebut tadi, sikap tak sabarnya tadi sampai dia marah pada Tuhan. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan sedikit ujian. Kan? Kalau kita nak kira, nak banding dengan ujian tu, taklah sehebat ujian yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain. Mana ketiga-tiga itu perlu sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Salat contohnya, kita perlu sabar. Nak buat perkara yang wajib, yang baik, yang mesti kita lakukan, waktu tu kena sabar. Gitu juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan biasanya yang kita bincangkan tentang sabar ialah bila kita diuji dengan ujian-ujian yang maha hebat. Waktu tu perlu lagi untuk kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Memang Allah Ta'ala nak beri kemuliaan pada seseorang bila Allah Ta'ala uji dengan ujian yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling hebat ujian para nabi. Kemudian orang yang seperti para nabi, kemudian orang yang seperti orang yang mengikuti para nabi. Itulah orang yang hebat makamnya di sisi Allah. Saya tuan-tuan, Allah Ta'ala tak uji hebat, mungkin makam tak apa nak hebat. Orang ujian yang hebat-hebat tuan-tuan, orang bukan sekadar uji barang-barang ringan-ringan ni tuan-tuan. Dia uji sampai ujian nak kena bunuh. Itu baru hebat. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ujian dia apa? Interpol cari. Kan nak sebut. Itulah ujian orang yang buat kerja agama. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri kemuliaan pada dia. Sebab kita baca sejarah Nabi, gitulah keadaannya. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar dalam api yang marak menyala kerana nak mengajak manusia beriman pada Allah Ta'ala sahaja. Kena bakar. Kan? Dan banyak-banyak lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Itu ujian. Ujian yang kita sebut tadilah. Ujian banjirnya, ujian malapetaka yang lain, itu adalah sebahagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kenakan kepada manusia. Tujuannya untuk Allah Ta'ala nak angkat martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka ia itu sunat, bukan wajib. Sabar dalam nak buat perkara yang sunat, kita tahan diri kita nak buat perkara yang sunat, tu tak wajib tuan-tuan, sunat je hukum dia. Hukum dia sunat. Tapi kelebihannya besarlah. Kalau kita boleh buat, kita tahan diri kita, bangun tengah malam, tidur tengah syok-syok, bangun pukul 5 pagi untuk solat tahajud. Itu sunat je kan, tapi kelebihannya besar. Kan? Kena ada mujahadah juga kat situ, kena ada kesabaran untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang benda tu kan, sesuatu untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, dia simple je, benda yang kecil-kecil je kadang-kadang.
Tapi kadang-kadang kita anggap benda kecil ni kecil dan kita rasa tak mahu buat. Kan? Kita kata tak apa, bagi orang lain. Kita kata tak mahu buat, bagi orang lain lah dulu. Kan? Dalam satu hadis Nabi SAW, dalam kitab Penawar Hati, hadis 40. Penawar Hati, ini kitab Penawar Hati, cerita tentang tasawuf, tuan-tuan. Hadis 40, Ustaz Fahmi Zamzam. Dalam satu hadis tu, hadis ke-20 lebih, dia letak tajuk dia, tawaran yang kekurangan pelanggan. Tawaran hebat tapi pelanggannya kurang. Kan? Kurang pelanggan. Allah Ta'ala beri tawaran hebat tapi pelanggannya kurang. Apa dia? Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau manusia tahu kelebihan melaungkan azan dan duduk di saf yang pertama, kemudian mereka untuk mendapatkan perkara tersebut mereka terpaksa mengundi dan bergilir, mereka akan mengundi. Mereka akan bergilir-gilir. Lau ya'lamun nasu ma fit tahjir lastabaqau ilaih. Kalaulah manusia tahu awal datang ke masjid untuk salat berjemaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba nak pergi ke masjid. Lau ya'lamun nas ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Kalau manusia tahu kelebihan sembahyang subuh dan isyak berjemaah, mereka akan datang walaupun terpaksa merangkak. Kan? Peluang ni Allah Ta'ala bagi kan, peluang hebat tapi tak berapa ramai orang nak, tuan-tuan. Azan. Bagi orang lain azan lah. Kan? Bagi orang lain azan dululah. Kita kerja kita kalau kat masjid, kat surau, minta maaf tuan-tuan. Dia sebut, saya pun pengurusi masjid. Biasanya jemaah ni dia suka komplain je. Kebetulan hari tu Bilal lewat sikit. Mana pergi Bilal ni? Masuk dah azan ni. Tak mari. Kebetulan je hari tu dia tak datang. Padahal dia tahu dah lah waktu masuk. Kenapa dia tak pergi azan? Dia tunggu kan? Sedangkan azan tu besar kelebihannya. Kata-kata azan lah. Tak reti Ustaz azan. Tak reti azan. Azan ni bukan sampai kena hafal surah Baqarah 3 juzuk. Kita duduk dengar daripada kecil sampai sekarang, kita duduk dengar beberapa rangkap je. Suara tak sedap, tuan-tuan. Dia jawab, suara tak sedap. Azan tu tak semesti suara sedap. Sayyidina Bilal, tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan dia. Orang Afrika hitam, legam. Kulit. Kita lebih putih daripada Bilal, tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala muliakan dia walaupun suara dia tak sedap sangat. Tapi suara dia kuat. Dia azan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Suara azan dia didengar oleh para malaikat di langit. Kan? Mulia Bilal. Mulia azan. Sampai hari ni pun, jawatan muazzin tu kita letak Bilal. Kan mulianya Bilal bin Rabah. Asalnya muazzin. Bilal 1, Bilal 2. Sebab mengambil sempena nama Bilal. Kan? Gitu juga duduk saf pertama ada kosong. Tafadhal, tafadhal. Padahal dalam hukum fiqh makruh kita suruh orang. Kita kena rebut duduk depan. Kan? Ada ruang duduk depan. Sebab apa? Sebab kan. Tapi kalau nak beli iPhone 6 kan. Satu kedai tu offer boleh beli harga murah. 2 hari tunggu, tuan-tuan, beratur. Manusia 2 hari tunggu. Kencing mana, berok kat mana, makan kat mana, sembahyang tak tahulah kat mana. Tapi kerana nak dapat tawaran tu, beratur, tuan-tuan. Kita baca dalam FB tu. Itulah sebab apa? Sebab kita punya set kita kat situ. Itulah yang orang panggil. Cuma yang tadi nak sebut kepada kita bahawasanya sabar dalam mengerjakan perkara-perkara yang sunat itu taklah jadi wajib, tapi dia sunat. Demikianlah juga sabar atas membalas orang yang menyakiti dan menzalimimu, maka ia sunat juga. Orang buat jahat kat kita, sabar tak balas kejahatan dia, wajib ke sunat? Sunat je bukan dia. Maknanya apa? Kita boleh balas balik kejahatan sekadar yang dia buat jahat kat kita. Kan? Kan dalam Al-Quran, famani'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Siapa yang telah melampaui batas kepadamu, kamu boleh melampaui batas balik pada dia. Balas balik maknanya sebagaimana yang dia telah buat pada kamu. Itu dari segi orang panggil apa? Dari segi sama ratanya boleh kita nak balas balik. Sekadar apa yang dia buat kat kita. Kan? Tetapi pahalanya sangat besar. Tapi kalau kita boleh sabar, kan? Boleh, pahalanya besar lah. Kalau kita boleh sabar, kan?
Sebagaimana pepatah dia sebut apa, orang lempar batu kepadamu, engkau lempar buah padanya. Sebagaimana pepatah kan, macam monyet kita lempar batu kat dia, dia lempar buah rambutan kat kita. Itu kalau boleh buat macam tu tak apalah kan. Tapi itu yang hebatnya kalau boleh buat macam tu. Cuma kat situ sabar dia sunat. Kerana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira, surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebut apa? Mengapa kita perlu bersabar? Kerana pahala Allah Ta'ala ini sangat hebat. Sangat hebat. Innama, sesungguhnya, adatu hasrin. Innama ni adatu hasrin. Nak dapat pahala yang tanpa tak kira. Macam kita sayang pada anak kita, dia minta duit kita tak kira langsung, ambil lah kad kredit ni, ambil lah banyak mana nak buat. Contohnya macam tu lah, ambil lah banyak mana nak. Itulah kita boleh buat analogi, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia punya pembedahan lagi maha besar kan? Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sabar ni pahalanya tanpa Allah Ta'ala kira pun. Ambil lah banyak mana kau nak. Ambil lah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada seorang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaratnya dia mesti jadi orang yang sabar. Orang yang sabar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menghimpunkan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar, dan ia tiada menghimpunkannya bagi orang yang lain daripada mereka, seperti mengampuni dosa, mengurniakan rahmat dan pahala, dijadikan ikutan dan diberikan pertolongan. Banyak lagi kelebihan orang yang sabar ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya diampunkan dosa mereka. Kerana firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya, mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-157. Maknanya bagi orang yang sabar, Allah Ta'ala beri rahmat dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan sabarlah, yakni menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah Ta'ala perintah supaya kita bersabar kerana Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita boleh sabar, tuan-tuan, tak ada kekuatan lain boleh mengalahkan kita. Kerana apa? Kerana kita sedang orang panggil apa? Kita sedang bersandar kepada kekuatan yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Tidak ada apa yang mampu mendukacitakan kita, dan tidak ada sesuatu yang boleh menyedihkan. Kerana kesabaran itu dia akan membawa kita bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala menolong dan memelihara mereka itu. Kebersamaan Allah maksudnya Allah Ta'ala menolong dan memelihara mereka bila mana mereka mempunyai ataupun menjadi orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mana mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Surah As-Sajdah ayat 24. Ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang para rasul. Dia termasuk juga kepada orang yang lain. Kan? Kami jadikan mereka ini pemimpin-pemimpin, orang yang diikuti, yang membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mereka mempunyai sifat sabar. Kita nak jadi orang panggil seseorang yang orang panggil apa? Mempunyai sesuatu pun perlu sabar. Nak jadi seorang yang terpelajar, kena sabar belajar. Nak dapatkan bagai-bagai perkara-perkara yang bermanfaat dan bernilai atas dunia ini perlu sabar. Gitulah juga dalam nak mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bersabar itu dia akan menyebabkan seorang itu akhir sekali dapat kelebihan yang besar. Kita dok baca sejarah dulu, orang yang buat lampu ni, apa nama dia, Philip ke apa, Thomas Edison kan. Kita baca dia punya sejarah, dia punya uji kaji nak buat lampu tu berapa ribu kali, tuan-tuan. Kan, berapa ribu kali. Tapi sabar dia akhir sekali jadi lampu ni kita pakai sampai hari ni, tuan-tuan. Dia punya teknologi. Bayangkan kalau tuan-tuan buat, orang Islam kan buat, pahala tu berterusan, tuan-tuan, sampai akhir hayat, sampai orang kena, sampai bila-bila. Sebab itu kalau kita boleh mula cipta sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, manfaat itu akan berterusan, dapat sampai bila-bila. Tapi nak dapat tu, dia perlu kepada kesabaran yang berterusan. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja, ia akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebut sabar dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Lebih daripada 70 kali dalam Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang sabar. Perlunya kita mempunyai sifat sabar. Kerana manusia ni dalam hidup dia tidak akan sunyi daripada ujian. Bila berhadapan dengan ujian, maka pada waktu itu perlu sabar. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, waktu itu dia perlu kepada sabar. Ada orang diuji dengan orang panggil apa? Gila. Macam seorang wanita di zaman Rasulullah dalam satu hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin, dia jenis bila tiba masa dia akan jadi hilang akal, gila. Waktu dia hilang akal, dia akan tanggalkan pakaiannya. Waktu dia sedar, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan untuk saya ni ada penyakit yang sangat teruk. Kalau saya datang masa gila, saya akan hilang akal. Saya akan buat perkara-perkara macam-macam. Wahai Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakitku. Lalu dia kata, Rasulullah kata kepada dia, boleh, saya boleh doakan untuk awak. Tapi kalau awak boleh bersabar, Allah Ta'ala akan sediakan pahala yang lebih besar daripada itu. Pahala yang lebih besar daripada ini di hari akhirat nanti. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak pahala yang lebih besar. Cuma doakan pada saya, doakan pada Allah, kalau saya datang penyakit tersebut, saya tak tanggalkan pakaian. Tu je dia minta dengan Rasulullah supaya doakan dia. Ini antara hadis nak sebut tentang kelebihan bila kita boleh bersabar tentang ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada manusia. Ada orang Allah Taala uji dengan kematian, dengan kekurangan harta, dan banyak jenis ujian. Kita tak boleh nak gambarkan. Ada orang bila Allah Taala beri lebihan dari sudut ini, dia akan kekurangan, diuji oleh Allah dari sudut yang lain. Sebab itu kita dah sebut itu, kadang-kadang ujian itu dalam bentuk kesusahan. Bila dalam bentuk kesusahan, biasanya kita mudah untuk sedar dan mengetahui itu adalah ujian daripada Allah. Tapi ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan kesenangan. Waktu diuji dengan kesenangan ini yang kita rasa, ramai orang fail. Sebab kita rasa senang, kita rasa selesa. Kita tak sedar kadang-kadang kesenangan itu sebahagian daripada bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kena kepada manusia. Ini disebut oleh para ulama istidraj tu maksudnya orang yang lalai pada Allah, tapi dia tetap terus diberikan segala kemewahan padanya, sehingga akhir sekali dia lupa terus pada Allah, dan akhir sekali menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Qarun, tuan-tuan, kan kaya, tapi bila dia lalai, maka terus dengan kelalaian, akhir sekali hujungnya dia mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrah khairun kathir. Maksudnya berada pada kesabaran atas apa yang kamu benci itu banyak kebajikan, banyak kebaikan. Sesuatu yang kadang-kadang kita tak suka, memang kebaikannya banyak. Obat tu
Kebanyakannya pahit. Kalau tak kerana kita nak makan ubat, kita tak akan makan sebab dia pahit. Tapi pada kepahitan itulah ada penawarnya. Itulah biasanya. Gitulah keadaan dalam hidup manusia. Kadang-kadang sesuatu yang susah itu, pada awalnya kita nampak susah, di sebalik kesusahan itu akan ada kesenangan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jarang tuan-tuan jumpa dalam Quran, bahkan tak ada dalam Quran ayat yang sama berulang 2 kali. Kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat yang pertama tu fa dia tambah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mengapa Allah Taala ulang 2 kali ayat tu? Dalam satu surah pula tu, berturutan. Kerana Allah Taala nak menyebut kepada kita satu kesusahan ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada manusia tidak mampu untuk orang panggil dibandingi dengan pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala akan beri kepada manusia sebelum dan selepasnya. Sebelum dan selepas kesusahan tersebut. Itulah gambaran disebut oleh para ulama mufassirin tentang ayat yang sama yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Alam Nashrah. Alam Nashrah. Dan sabda Nabi sabda Nabi Isa alaihi salam, maksudnya kamu tidak akan mendapat apa yang kamu kasihi melainkan dengan kamu bersabar atas apa yang kamu benci. Kamu tak akan dapat apa yang kamu nak melainkan terlebih dahulu kamu kena bersabar di atas apa yang kamu tak suka. Kita akan dapat benda tu kalau kita boleh sabar dulu, baru kita akan dapat sesuatu yang kita suka. Banyaklah dalam hidup kita macam-macam kan. Dalam hidup ni macam-macam contoh kita boleh buat sebagaimana yang disebut oleh Nabi Isa ni dalam kata-katanya. Kata pengarang, sabar ada 3 pangkat. Pangkat yang pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, iaitu ia menghinakan sesiapa yang menyeru kepada keinginan nafsu hingga tiada kekuatan yang tinggal baginya. Dan tiada yang dapat sampai kepada pangkat ini melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan kesungguhan yang lama. Dan orang yang sampai ke pangkat ini termasuk di dalam golongan berikut. Maknanya dia sabar, dia tidak cenderung kepada nafsu. Dia hanya orang panggil tiada kekuatan padanya melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sabar di atas segala perkara yang orang panggil perkara yang didorongi oleh nafsu. Dan tak sampai kepada pangkat ini melainkan orang yang berterusan istiqamah atas sabar. Sabar ni perlu istiqamah dan perlu kepada kesungguhan dalam masa yang lama. Dan kalau orang sampai kepada pangkat ini, kata pengarang, ia termasuk dalam golongan yang berikut. Iaitulah golongan yang dikatakan kepada mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Maknanya kalau boleh kita istiqamah atas perkara tersebut, kita tak akan pernah duka cita, walaupun kadang-kadang ujian tu datang. Dan ujian yang datang ni, yang first yang kita diminta tuntut untuk bersabar padanya pada mula-mula kita diuji oleh Allah. Lepas pada tu dah jadi kurang dah dari segi kelebihannya. Dia pernah satu ketika Nabi SAW lalu